واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi pada hari ini. InsyaAllah dalam sesi kelas yang pertama untuk sesi ataupun pada waktu kelas online PKPB, insyaAllah. InsyaAllah sepanjang PKPB ini kita akan melaksanakan kelas secara online sepenuhnya, insyaAllah. Bermula daripada minggu ini sehinggalah tamat Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat itu. InsyaAllah. Baik, apa khabar semua? Assalamualaikum bagi tuan sahabat yang baru masuk live pada malam ini, insyaAllah. So, insyaAllah bermula malam ini kelas sesi Khamis kita akan tamatkan ataupun kita akan teruskan pembelajaran kita yang kita berhenti pada sebelum kita bercuti pada PKPB lah yang hari itu, insyaAllah.
Jadi insyaAllah pada malam ni, jika disemak malam ini, kita akan belajar pelajaran yang ke-8 insyaAllah. Kita akan belajar pelajaran yang ke-8 tajwid, iaitu tajuk huruf muqata'ah. Okey, tajuk huruf muqata'ah insyaAllah. Okey, jadi sahabat-sahabat yang ada buku tajwid, bolehlah sahabat-sahabat sekalian buka buku tajwid pada muka surat yang sebentar, muka surat yang ke 23 Okey. Muka surat 23. Kelas kita ni tajwid Khamis ini difahamkan Ustaz Ustaz Harith kan, kelas Ustaz Harith. Kalau Ustaz Haris, tapi insyaAllah Ustaz akan bantulah bimbing untuk teruskan kelas ini pada untuk sesi online insyaAllah. Jangan risau. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan pembelajaran kita sebab Ustaz rasa kelas sesi Khamis ini dia punya pelajaran ada lagi beberapa je. Mungkin 1 atau 2 pembelajaran lagi untuk kita tamatkan kita punya kelas silibus kelas tajwid insyaAllah. Okey. Baik kalau yang ada buku tajwid boleh buka muka surat 23, bersama-sama insyaAllah. Kalau tak ada boleh tengok sahaja dekat dekat kita punya skrin ni pun ada juga buku secara PDF yang Ustaz share sekali kat sini insyaAllah. Tak ada masalah. Okey. Baik, jadi kita mulakan kelas kita dengan membaca doa surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sihat semua yang join kelas pada malam ini insyaAllah. Moga-moga diberkati Allah. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Kalau dah makan, Alhamdulillah. Kalau belum makan, insyaAllah lepas kelas ni kita boleh makan lah. Jangan risau. Okey, baik. Kita nak mula dah kelas sebentar lagi. Jadi buat sahabat-sahabat boleh terus buka buku kita huruf muqata'ah insyaAllah. Okey. Baik, boleh kita mula ke? InsyaAllah suara clear Kalau clear, komen clear di bawah. Kalau tak clear, komen lah. Tak clear ke, ada bunyi tak apa-apa okey ke, beritahu Ustaz, insyaAllah. Okey. Okay, Alhamdulillah clear lah kita punya suara insyaAllah. Okey, baik, kita nak mula insyaAllah. Ustaz terus pergi kepada, boleh kita tengok buku kita iaitu pada muka surat 23 insyaAllah, muka surat 23. Okey, iaitu tajuk pelajaran ke-8 huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni dalam bahasa Arab lah. Huruf muqatta'ah. Okay. Huruf muqatta'ah. Bahasa Arab ni. Maksudnya apa? Huruf muqatta'ah ni maksudnya apa? Maksudnya huruf tu huruf lah yang terpotong. Muqatta'ah tu maksudnya terpotong-potong. Apa maksud terpotong-potong Ustaz? Terpotong-potong ni apa? Terpotong-potong ni bukannya macam kita potong bawang ke, potong apa kan? Tetapi adalah huruf-huruf yang sebenarnya dia adalah huruf tetapi digabungkan menjadi satu kalimah. Boleh? Huruf
huruf hijaiyah yang digabungkan menjadi satu kalimah. Okey, dekat mana kalimah tu? Kalimah tu kalimah yang berada di awal surah tertentu. Okay, saya tunjukkan dia punya slide ya. Sebentar. Okay. Supaya mudah. Siapa yang ada buku nota boleh catatkan apa yang Ustaz share ni. Okay, nampak tak? Okay, tu dia punya slide ni Ustaz share tu, huruf muqatta'ah. Sebab whiteboard tak ada, jadi saya gunakan whiteboard ni lah. Boleh insyaAllah. Okay, cuba tengok. Saya besarkan sikit. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Iaitu huruf yang terpotong-potong. Maksud terpotong apa? Itu dia punya maksud je lah. Maksud dia. Maksud dia huruf yang terpotong-potong. Itu dia punya, orang kata, definisi dia. Okey. Okey, untuk lebih mudah ialah apakah huruf muqatta'ah? Itu ialah huruf hijaiyah yang digabungkan menjadi satu kalimah. Maksud contoh alif lam mim. Alif lam mim ada berapa huruf? Ada alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kan, alif satu huruf, lam satu huruf. So huruf-huruf yang berbeza, huruf alif, huruf lam, huruf mim digabungkan menjadi satu kalimah. Kalimah dia alif lam mim. Ustaz kenapa baca dia bahasa dia macam tu? Nanti kita belajar bacaan dia. Kita baca alama, alima ke, ulima ke tak. Kita baca alif lam mim. Kita baca sebutan huruf tu. Kenapa? Sebab huruf tu huruf hijaiyah. Huruf tu huruf hijaiyah. So kita kena baca huruf hijaiyah lah. Kita boleh baca. Dan dia tak ada baris. Dia hanya ada tanda mat je, nanti kita belajar. Okay. Mana huruf hijaiyah yang digabungkan menjadi satu kalimah. Menjadi satu kalimah. Okey. Seterusnya, okey. Kedudukan dia ataupun dia punya Allahumma salli ala Muhammad disebut sebagai dia berada dekat mana? Okey, yang huruf muqatta'ah ni dia hanya berada pada kalimahnya tu hanya muncul ataupun hanya berada di awal surah-surah yang tertentu. Okey, di awal surah-surah yang tertentu. Maksudnya begini ya, tidak semua surah yang mempunyai huruf muqatta'ah. Okey, Ustaz share sikit kerana setiap surah dalam Al-Quran ini ini sebagai ilmu untuk sahabat-sahabat dah masuk kelas tajwid. Setiap surah dalam Al-Quran ini, okey, kita ada 114 surah. Dia mempunyai pattern dia. Pattern cara permulaan surah tu. Dia ada pattern dia. Pattern ni maksudnya dia punya macam corak dia ataupun dia punya macam apa pattern bahasa Melayu. Dia punya jenis dia kan. Okey contoh saya buat contoh Ada di awal surah awal surah yang bermula dengan dengan pujian. Pujian ni dalam pujian ni alhamdulillah. Kan pujian kan, syukur kan, alhamdulillah. Ada surah-surah yang bermula dengan pujian. Contohnya surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi. Itu contoh mula pada pujian, mula pada alhamdulillah. Ada surah yang bermula dengan pujian alhamdulillah dengan tasbih, tasbih subhanallah. Contohnya surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kan tu subhana maha suci Tuhan, iaitu tasbih. Tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, ada ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan seruan, maknanya panggilan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dalam surah An-Nisa. Allah seru ayyuhan nas, wahai manusia. Itu seruan. Ada surah dalam Al-Quran yang bermula dengan arahan. Arahan ni perintah. Contohnya surah Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Qul ni maksudnya bahasa Qul ni bahasa Arab dia maksud dia ialah katakanlah, cakaplah. Huwallahu ahad, Allah itu esa. Okay. Perintah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dimulakan dengan apa? Perintah. Okey, ada juga surah-surah yang mulakan dengan sumpah. Sumpah ni Allah bersumpah. Contohnya wadduha, demi waktu duha. Wal 'asr, demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu pagi. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Apa lagi? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu namanya sumpah. Wa tu sumpah. Waw al-qasam nama dalam bahasa Arab tu disebut sebagai waw al-qasam, waw sumpah. Nampak dan ada juga yang disebut ada surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf apa? Huruf muqatta'ah. Yang inilah dia. Yang kita belajar ni surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim Yasin Ta Sin Mim Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu semua yang mula dengan huruf-huruf tu disebut sebagai huruf muqatta'ah. So pattern huruf muqatta'ah macam dia dalam family huruf muqatta'ah tu. Ada beberapa surah lah yang terlibat yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Boleh faham Boleh faham? Kalau boleh faham tu komen sikit. Faham. Alhamdulillah faham Ustaz. Faham, cantik. Begitu. Kalau tak faham boleh tanya. InsyaAllah saya boleh tunjuk. Okey, kita nak patah balik kepada kita punya buku kita. Sebentar, saya pergi kepada buku kejap. Okey, itu penjelasan ya. Saya harap semua faham penjelasan itu. Kalau tak faham boleh tanya. Saya duduk sikit. Jangan kita tengok dia punya penjelasan bawah tu. Okey, huraian dekat bawah tu. Cuba tengok semua. Cuba tengok huraian dekat bawah tu. Bawah kat buku tu, dekat dia punya muka surat tu. Okey, huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terdapat di awal 29 buah surah di dalam Al-Quran. Boleh sebut tadi. Dia ada 29 buah surah di dalam Al-Quran. Surah apa je Ustaz? Balik cuba try test. Cuba cari berapa 29 surah, balik pula. Kalau tuan-puan ada kat rumah dah. Nanti lepas habis kelas ni cuba semak. Cuba cari dalam Al-Quran, mula daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, ada 114 surah. Surah-surah mana yang terlibat, ada 29 buah surah di dalam Al-Quran yang terdiri daripada 14 huruf hijaiyah yang tadi tu, huruf muqatta'ah tu. Boleh? Boleh faham So buat kerja rumah sikit, buat kerja sebab semua work from home, kerja daripada rumah. Sekarang ni kita bagi kerja rumah. Work home lah. Okay. Kerja rumah dalam tajwid kita insya-Allah. Okay, boleh. Terus cari surah-surah. Sebenarnya dekat atas ni dah ada. Kalau satu perempuan tengok ni sebenarnya dah ada. Okay. Ni Al-Baqarah, Yusuf, Ar-Ra'du, Al-Ahqaf, Al-Araf. Okay, ni hanya ada beberapa sahaja. Sebab dia ada yang Alif Lam Mim ni dekat banyak surah ada. Tu Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ali Imran. Alif Lam Mim tu banyak.
Boleh cari. Cuba kerjanya tu cari surah-surah, berlistkan 29 surah yang dalam Al-Quran yang mula dengan huruf muqatta'ah. Buka je Quran and then pergi kat permulaan surah tu, cuba tengok surah mana yang ada huruf muqatta'ah. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh InsyaAllah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Kelompok pertama huruf ada 5 huruf Ra, ha bulat, ta, ya dengan ha pedas. Ra, ha bulat, ta, ya dengan ha pedas. Hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Maknanya ada 5 huruf yang kita baca 2 harakat je. Tak ada baca panjang. Kemudian kelompok kedua ada mim, kaf, lam, sin, ain, sad, qaf, nun. Boleh sekali saya baca. Ada 8 huruf, mim, kaf, lam, sin, ain, sad, qaf dengan nun. 8 huruf ni hendaklah dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat, bukan 6 rakaat 6 harakat. Maknanya baca dia panjang sikit lah. Contohnya mim, kaf, lam. Kalau yang atas ni 2 harakat je. Ra, ha, ta, ya, ha. Gitu. Boleh Yang atas tu yang 5 huruf ra, ha bulat, ta, ya dengan ha pedas dibaca dengan 2 harakat sahaja. Lagi 8 huruf tu mim, kaf, lam, sin, ain, sad, qaf dengan nun dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat panjang sikit lah sahabat. Perempuan, ibu, ayah yang ikut 6 harakat panjang. So jari tu gerakkan 6. 6. Okey. So gerakkan 6 kan. Sini okey. Apa contohnya? Qaf, Ain, Mim. 6 harakat. Kalau dua macam biasalah. Ra, ha, begitu. Okey. Boleh dapat itu kaedah dia. Okey, yang pertama huruf muqatta'ah adalah huruf terdapat di awal 29 huruf hijaiyah, 29 surah dalam Quran yang terdiri daripada 14 huruf hijaiyah. Yang kedua, kelompok pertama ra, ha, ta, ya, ha hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat. Manakala kelompok kedua mim, kaf, lam, sin, ain, sad, qaf, nun hendaklah dibaca 6 harakat. Okey, baik. Sudah kita Ustaz buat sedikit kaedah cara bacaan supaya mudah sahabat-sahabat sekalian dapat faham kaedah membaca huruf muqatta'ah. Okey. Baik, dia ada 3 kaedah cara dia Dia ada 3. Bukan 3 kaedah, 3 step. Okey, 3 step membacanya. 3 step membacanya. Step ni maknanya langkah lah. 3 langkah membacanya. Yang pertama, macam mana saya nak baca? Yang pertama ialah cara bacanya yang pertama, baca ikut nama huruf. Kita mesti baca ikut nama huruf. Maksud macam mana? Maksudnya macam ni. Kalau huruf alif, kita baca alif. Kalau lam, lam. Kalau mim, mim. Kita baca la, ma tak boleh. Kita kena baca alif, lam, mim. Alamak, okey sekejap. Ustaz share dia punya yang tu Ustaz tak pasang pula. Okey. Nampak ke? Kaedah membaca huruf muqatta'ah. Situ.
Okey. Ada 3 step membaca dia. Yang pertama, kena baca ikut nama huruf. Baca ikut nama huruf. Okey. Contoh dia begini kalau alif lam mim, so kita kena baca ikut nama dia. Alif, lepas tu lam, lepas tu mim. Jangan baca alama ke alima ke. U5 tak boleh. Kita baca ikut nama dia. Okey, nama dia ni kat mana nak tahu Ustaz? Okey, gini. Nama dia ni sahabat-sahabat sekalian boleh tengok sini Nama huruf hijaiyah ni kita dah belajar dulu awal dulu masa pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Okey, boleh tengok kat sini nama dia. Ya. Dekat sini. Kita dah belajar dulu awal-awal dulu nama-nama huruf hijaiyah. Perasan tak? Mula-mula masuk kelas tajwid ni ada ustaz ajar nama-nama huruf hijaiyah kan. Ni alifun, baun, taun, thaun, jimun, haun, kha. Ni. Yang baca nama ni kita matikan hujung sekali. Alif, ba, ta, jim, ha. Ini nama dia. Ini nama huruf hijaiyah. Jadi tadi step pertama tadi kita baca ikut nama dia. Kalau sin, sin. Kalau shin, shin. Kalau sod, sod. Kalau dot, dot. Kalau to, to. Gitu. Okey, baca ikut nama. Jadi nama dekat sini lah. Boleh refer dekat yang awal dulu, muka surat awal tu. Start aja lah tu, nanti panjang pula kan. So kita dah tahu dah benda tu. Kita just nak ulang kaji je kat situ. Saya beritahu je lah. Nanti boleh rujuk balik. Okay. Baik, mari kita pergi kepada seterusnya. Okey, huruf muqatta'ah tu. Okey, bukan. Kita pergi kepada tadi yang saya kata step membaca tu Okey. Baca ikut nama huruf. Okey, yang kedua yang kedua adalah tentukan panjangnya. Okey, tentukan panjangnya macam mana ni? Okey, yang pertama tadi kita dah baca ikut nama huruf, tapi yang kedua tentukan panjang. Okey. Nak tentukan panjang ni senang je. Huruf yang tak ada tanda mat kita baca 2 harakat. Okay. Huruf yang ada tanda mat kita baca 6 harakat. Yang tak ada tanda mat macam ni Yang tu tu tanda mat tu. Sekejap sini Huruf yang tidak ada tanda mat, maknanya yang tak ada ombak tu. Yang tak ada ombak tu kita baca 2 harakat, tetapi huruf yang ada tanda mat, yang ada ombak tu, yang ada tanda ombak tu kita baca 6 harakat. Kita tengok contoh. Cuba tengok. Okay, nampak tak? Okey, dekat mana yang ada tanda mat tu? Yang ada tanda mat, yang tanda ombak tu. Cuba tengok. Ni dekat contoh. Kalau kita tengok pertama ni, alif lam mim ni, dia ada alif tak ada tanda mat, lam ada, mim pun ada. Alif tak ada, lam ada, mim ada. Yang ni alif tak ada, lam ada, ra tak ada. Tu tanda, tu saya kata tanda mat tu, tanda ombak tu. Okey, huruf-huruf yang tidak ada tanda ombak kita baca 2 harakat. Huruf-huruf yang ada tanda ombak kita baca 6 harakat. Ha mim je tu. Ha tak ada tanda, mim ada tanda. So ha baca 2, mim baca
6. Okay, alif lam mim sad. Alif tak ada, baca 2. Lam ada, baca 6. Mim ada, baca 6. Sad ada, baca 6. So 2, 6, 6, 6, 6. Okay, kaf ha ya ain sad. Kaf berapa? 6. Ha 2. Ya berapa? 2. Ain 6. Sad 6. So maknanya huruf-huruf yang ada, yang tidak ada tanda mat, yang tanda ombak tu ataupun tanda pedang tu atau tanda misai tu, macam-macam lah anak murid siap dia bagi nama tu. Ada tanda ombak lah, misai lah, macam-macam. So kita baca kalau tak ada tanda kita baca 2. Kalau ada tanda ni kita baca 6. Mudah je. Ingat tu kaedah tu. Boleh? Ingat kaedah dia. Senang je. Okey, boleh? Boleh? Dapat? Okey, huruf yang tak ada tanda mat kita baca 2 huruf harakat. Huruf yang ada tanda mat kita baca 6 harakat. Okay, baik. Dan yang ketiga tentukan hukum tajwid sekiranya ada. Okey, yang ketiga, tentukan hukum tajwid sekiranya ada. Macam mana Ustaz nak tunjuk ni begini. Kita tengok balik dekat buku tadi. Okey. Baik, macam mana kita nak baca dia? Sini. Contohnya, okey. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim kan. Okey. Sebenarnya cuba kita bayangkanlah, kita bayangkan. Saya harap sahabat sekalian dapat. Okey, alif, nama dia macam mana? Dia punya tulisan nama dia alif lam dengan fa kan? Alif lam dengan fa kan? Alif lam fa dia punya tulisan dia. Lam alif mim. Nama dia kan nama dia punya nak tulis nama dia lam alif mim. Lam alif mim kan? Lam. Kalau mim ya mim. Mim. Alif lam mim. Okey. Nama dia macam tu. Jadi kat mana ada hukum tajwid Ustaz? Dia macam ni. Alif, setiap daripada huruf ni bila dia sambung tu, kita tengok dekat hujung dia tu ada tak hukum tajwid. Contoh begini. Alif kepada lam. Okey, alif kepada lam. Kita tengok alif lam fa. Alif. Lepas tu lam alif mim. Alif fa bertemu dengan lam tu. Alif lam fa, lam alif mim lam bertemu dengan fa tu. Fa bertemu dengan lam tu ada tak hukum tajwid? Tak ada. Okey, lam kepada mim. Lam nama dia lam alif mim lam. Mim ya mim. Mim ya mim. Okey, cuba tengok. Lam kepada mim, dia ada lam alif mim, lepas tu ada mim ya mim. Okey, ada mim bertemu dengan mim. Ada mim bertemu dengan mim. Lam kepada mim tu ada huruf mim bertemu dengan mim. Lam mim. Kan begitu. So bila ada mim bertemu dengan mim, dia ada hukum tajwid tu. Iaitu hukum idgham mislain. Kita dah belajar dah kan? Idgham mislain. Jadi mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain. Idgham mislain ni macam mana bacaan dia? Kena masukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua berserta dengung 2 harakat. Jadi bila kita baca lam kepada mim, kita kena dengung kan? Lam mim. Lam mim. Kita tak boleh baca lam mim. Tak boleh. So dia kena baca dengung dan macam mana cara bacaan hukum idgham mislain tu. Dia kena ikut cara bacaan idgham mislain. Dia kena dengung kat situ. Maksudnya dengung, maksudnya macam mana? Maksudnya sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan ibu ayah kena panjangkan sedikit. Kena panjangkan sedikit dekat lam kepada mim tu. Alif lam. Kena dengung situ. Lam. Kena dengung.
Okey Jadi cara bacaan yang lengkap ni macam mana? Okey. Alif berapa harakat? Okey, alif kat sini kita kata tadi tak ada tanda 2 harakat kan, ataupun kita baca alif punya biasa dia. Alif begitu. Lam berapa harakat? 6. Mim berapa harakat? 6 sebab ada tanda ombak, ada tanda mat. Kemudian lam kepada mim dia ada hukum idgham mislain, so kita kena dengungkan 2 harakat, panjangkan 2 harakat di antara huruf lam kepada huruf mim. Jadi bacaannya macam mana? Dengar Ustaz baca Alif lam mim. Begitu. Sekali lagi Ustaz baca. Alif lam mim. Begitu. Boleh? Sekali lagi Ustaz baca. Sekali lagi Ustaz buat. One more. Alif lam mim. Begitu. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak? Macam mana? Okey ke? Dapat? Itu dia punya kaedah bacaan dia. Okey. Saya cuba cuba satu lagi kita tengok Yasin kita selalu baca kan tiap hari Jumaat ataupun Khamis malam Jumaat kan, Yasin. Okey, kita tengok Yasin. Kita ikut step tadi. Ikut step apa 3 step tadi tu? 3 step. Yang pertama kita baca ikut nama huruf, yang kedua kita baca panjang dia, tentukan panjang dia, dan yang ketiga kita kena tentukan hukum tajwid sekiranya ada. Okey, itu 3 step kena ingat ni, catatkan ni, tulis kat buku nota. Okey, tulis kat buku nota. Kalau ada yang rajin boleh tulis dekat komen. 3 step membaca kaedah, 3 step membaca huruf muqatta'ah. Yang pertama baca ikut nama huruf. Yang kedua tentukan panjang dia. Dan yang ketiga tentukan hukum tajwidnya sekiranya ada. Tiga step ni kena ingat ni. Mudah je. Okey. Yang pertama baca ikut nama huruf. Okey, Yasin. Ya baca ya, lepas tu sin, ya sin, begitu. Jangan ya sa pula. Yasin. Yang kedua tentukan panjang dia. Yasin. Okey, kat mana yang ada tanda mat, kat mana yang tak ada. Okey, ya tak ada tanda mat, sin ada. So ya 2 harakat, sin 6 harakat. Boleh? Okey, ya 2 harakat, sin 6 harakat. Yang ketiga tentukan hukum tajwid sekiranya ada. Ya tak hukum tajwid? Ya kepada sin tidak ada. Kalau tak ada macam mana Ustaz? Tak ada lah. Tak payahlah buat apa. Tak payah buat tajwid kan. Tak payah baca, tak payah tentukan hukum tajwid. So ada 2 sajalah kat situ. Pertama baca ikut nama huruf, dan yang kedua tentukan panjang dia. Itu je. Baik, mari kita tengok contoh dekat bukunya. Baik, Yasin. Kita tengok. Yang pertama baca ikut nama huruf. Ya, kemudian sin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan panjang dia. Ya ada tanda tak? Ada tanda mat tak? Tak ada tanda mat. Sin ada tak? Ada tanda mat. So, ya 2 harakat, sin 6 harakat. Okey, step yang ketiga, tentukan hukum tajwid. Ada tak hukum tajwid kat sini? Tidak ada. Yilat kucing. Tidak ada. Tak ada? Tak adalah. Jadi, baca macam biasa. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Macam mana bacaan dia? Yasin. Sekali lagi saya baca. Yasin. Okay, one more saya baca. Yasin. Begitu. Okay, boleh? Yasin. Jadi janganlah baca ya panjang. Ada setengah tu saya dengar baca kan. Yasin. Ya panjang, sin pun panjang. Tak betul. Salah.
Salah, tak betul. Ya tak boleh panjang sangat. Ya 2 harakat sahaja. Sin baru 6 harakat. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Tak boleh ya sin. Ada juga sedengar tu ya panjang, sin pendek. Ya sin. Tu lagi tak betul. Kenapa sin ada pendek kan? Ada tanda mat tu kena panjang. Tanda ombak kena panjang. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Kena betul bacaan ni. Tak boleh kita main hentam saja kan. Sebab dia ada kaedah dia. Sebab tu kita belajar tajwid. Sebab tu perlu pentingnya belajar tajwid supaya baca kita betul. Kita takut tak belajar tajwid kita main hentam saja kan. Hentam saja tu satu part lah. Kadang-kadang orang main hentam saja bacaan, kemudian yang kedua dia tak rasa salah pun bila dia baca salah. Dia tidak rasa bersalah bila dia baca salah. Tu dia punya ayat dia. Dia baca salah tapi dia tidak rasa salah. Dia rasa betul. Itu lagi masalah tu. Kalau kita baca salah dan kita rasa bersalah, itu okey. Kita rasa itu okey. Sebab apa? Dia ada rasa bersalah bila dia baca salah. Tapi yang masalah ni ialah bila dia yang kita takut ni dia baca salah tetapi dia rasa tidak salah. Tak rasa tak bersalah. Yang kita takut. Jadi kenapa? Sebab kesan dia adalah dia akan terus buat kesalahan tu. Terus buat sebab dia tak rasa bersalah. Kalau yang baca salah, yang dia rasa bersalah, dia tak akan teruskan kesalahan dia. Dia takut. Dia akan tanya ustaz macam mana betul tak saya baca ni ustaz? Ustaz tolong semakkan ustaz, okey ke tak? Tapi kalau orang yang baca salah tapi rasa tak bersalah, dia akan terus baca. Mana salah, okey je. Kan? Itu namanya apa? Kalau dalam ustaz tersebut ini kita supaya jahil. Jahil ni yang tidak ada ilmu, tapi tidak mau belajar dan rasa betul. Itu jahil. Kalau orang tak ada ilmu, dia rasa tak ada ilmu, rasa bersalah kalau buat salah dan nak belajar, itu bukan jahil. Itu orang yang nak menuntut ilmu. Tapi orang yang jahil ni apa? Dia tak semua orang jahil. Kita tahu ni jahil-jahil. Tidak. Jahil ni orang yang tidak mahu menuntut ilmu, tidak ada ilmu, rasa tidak bersalah kalau dia salah dan tidak mahu menuntut ilmu. Itu jahil. Dia tak nak menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu dikira sebagai orang yang nak menuntut ilmu lah. Malah macam Ustaz selalu sebut dalam kelas Ustaz, saya kata ada kesalahan dalam bacaan Quran, ada dua jenis kan, kesalahan yang tersembunyi dengan kesalahan yang jelas. Lahnul khafi dengan lahnul jali. Kesalahan yang tersembunyi adalah kesalahan yang kecil. Contohnya macam kita panjang tak cukup panjang itu patut 6 harakat, kita baca 2 harakat je, 4 harakat kan. Tersalah dari sudut bacaan panjang, tak dengung dan sebagainya. Ini kesalahan yang kecil. Okey. Kesalahan yang kecil yang ni tidak berdosa. Kemudian ada yang kedua, kesalahan yang besar, iaitu dia ubah dia punya baris, ubah dia punya huruf, sebutan dia salah baca. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Sirata huruf sad dibaca ihdinas sirata huruf sin. Dia tukar pada huruf sad kepada huruf sin. Ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar ni kalau kita baca berdosa. Kalau kita baca berdosa. Tetapi dekat situ ulama kata dia ada pengecualian. Ada pengecualian orang yang dibaca salah tu ialah mereka yang ketika dibaca salah tu dia masih lagi belajar dan masuk kelas. Dia masih lagi belajar dan dia masih lagi masuk kelas, dia masih lagi menuntut ilmu, dia ada kelas yang dia masuk, yang ini dikira tidak berdosa. Sebab apa? Sebab dia belajar. Bila dia belajar, dia sentiasa dalam bimbingan guru dia. Dalam bimbingan ilmu tu. Jadi ilmu tu akan membantu dia yang membetulkan dia nanti. Guru tu akan membetulkan. Tetapi orang yang tidak belajar berdosa. Kenapa tak belajar? Ustaz, sibuk lah Ustaz. Ya betul sibuk. Semua orang sibuk. Kita semua sedang sibuk di sekarang ini. Ada yang struggle nak buat tu ni. Tetapi
ilmu jangan kita tinggalkan. Sekarang lagi mudah, ada online. Tak sempat live, boleh tengok rakaman. Tak ada masalah. Yang penting ambil satu masa, tekan link tu, habis satu masa tekan link, duduk seorang-seorang, dengar belajar. Bukan lama pun, dalam 40 minit, dalam setengah jam je. Kalau kita boleh tengok Facebook, boleh tengok WhatsApp sampai berjam-jam, kenapa tidak kita belajar Al-Quran ni 40 minit, 30 minit, ya? Satu ilmu yang bukan semua orang boleh ada kesempatan untuk belajar ni kan. Okay. Baik, Ustaz membibil pula Ustaz ni. Okay. Baik, boleh ya? Itu kaedah dia. Ingat tak kaedah itu ada 3 step tu? 3 step kaedah membaca huruf muqatta'ah. Jadi untuk yang lain-lain ni, sahabat sekalian boleh balik praktis kat rumah. Okay. Tolong buat ni yang dekat buku ni, cuba keluarkan berapa harakat huruf apa. Contoh to, sin, mim kan. To, sin, mim. To apa harakat? 2. Sin berapa? 6. Mim 6. To, sin. Ada tak hukum tajwid kat situ? Jadi sahabat dekat rumah, sambil-sambil rehat-rehat ke sambil buat apa tu, cuba try test, buat sikit dia punya cara bacaannya tu. Buat cara bacaannya. Macam mana nak baca yang semua ni? Yang ha, mim, ain, sin, qaf, ta, ha, qaf. Macam mana cara nak baca dia? Tu sahabat boleh buat sendiri kat rumah. Dan nanti kalau kesempatan minggu depan kelas kita, Ustaz boleh cek balik dia punya bacaannya tu ataupun sebutannya tu betul atau tidak lah. Boleh buat sendiri kat rumah lah. Saya bagi kerja rumah, work from home ni, dah dia work from home ni kan. Okay. Okey, boleh? Itu asas dia. Ustaz ulang sekali lagi, saya tunjukkan. Kalau tuan perempuan nak snap ni pun boleh juga, snap dia punya ni. Okey, itu. Kaedah membaca huruf muqatta'ah, 3 step membaca. Yang pertama, baca ikut nama huruf. Okay. Yang kedua, tentukan panjang dia. Dan yang ketiga, tentukan hukum tajwid sekiranya ada. Ini 3 step ni, saya kena ingat untuk membaca semua huruf-huruf ataupun kalimah huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Boleh? Kalau ada sempat boleh ambil gambar sini ataupun salin lah. Okey, baik. Ada soalan tak? Ada soalan ke tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, insya-Allah saya rasa untuk kelas hari ini kita sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada kelas yang berikutnya, tajuk yang seterusnya nanti insyaAllah. Okay, ada soalan tak? Baik, tak ada so kalau ada soalan, kalau ada tinggalkan kat situ. Pokok balik rumah ada ke, nanti boleh tinggalkan kat ruangan komen. Nanti Ustaz akan jawab pada minggu hadapan insyaAllah, pada masa insyaAllah. Terima kasih. Baik, jadi kita berhenti dulu dekat situ untuk kelas pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Kelas tajwid sesi Khamis, insyaAllah kita sambung pada pelajaran yang ke-9 iaitu bacaan dan tanda wakaf. Ini lagi menarik tajuk ni. Jangan lupa, ini lagi menarik sebab memerlukan untuk kita memahami dengan baik, dengan mantap macam mana cara kita nak sebut, kita nak berhenti dekat tempat-tempat yang wakaf dulu insyaAllah. Okey, boleh insyaAllah? Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita berhenti dulu. Kita berhenti dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey? Berhenti, kita tangguh dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, itu saja kelas pada malam ini, insyaAllah. Bagi mereka yang tidak kesempatan untuk live bersama-sama pada malam ini, boleh nanti balik, boleh klik je link tu, klik dekat link yang admin share tu, boleh tengok semula sesi rakaman. InsyaAllah akan ada dekat situ, sebab boleh belajar, boleh share dan boleh ambil ilmu daripada situ lah, insyaAllah. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih.